belajar dulu sebelum ni. Kan? Bukan minggu lepas, tapi sebelum ni. Iaitulah tajuk tersebut, tajuk yang akan kita belajar ni tuan, iaitulah isim isyarah. Isim isyarah. Dah belajar ke belum? Dah belajar. Siapa kata belum, nak kena tu. Isim isyarah kita dah belajar tuan. Boleh? Baik, tengok lagi. Apa dia isim isyarah? Isim isyarah ini, isim isyarah ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh istilahkan sebagai isim tunjuk. Isyarah ni tunjuk. Isim tunjuk. Dan dia di antara salah satu isim yang berfungsi. Boleh? Dia di antara salah satu isim yang berfungsi. Tulis dekat ruangan komen tuan. Dengan tengok tajuk ni, tuan-tuan rasa masih lagi ingat ke tak ingat perbahasan dia tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Dengan tengok tajuk ni, tuan-tuan masih ingat ke tak ingat perbahasannya tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Agak-agaknya tuan. Kan ni tengok tajuk ni ingat ke tak ingat? Ustaz, ya ke ada belajar? Yang itu kacau. Kalau yang itu kacau, ya ke Ustaz dah belajar? Pelik tuan-tuan. Yang itu kena betul-betul fokus tu. Yang lain, tulis kat ruangan komen. Ya? Puan Suryani 78, lupa. Okey, tu kita ulang kaji tu. Ya? Mana yang lain? Sila komen. Ya, ada 11 orang. Ingat-ingat lupa. Tak apa, ingat 2 kali, lupa sekali. Makna ingat lagi banyak lah. Okey, tengok saya tuan. Tengok saya tuan. InsyaAllah, mana yang lupa-lupa ni kita nak ulang balik, insyaAllah dia akan ingat. Okey, tengok dulu. Jadi bila kita sebut isim isyarah ni tuan, ataupun isim tunjuk ini, ya, maka kita tahu isim tunjuk dia terbahagi kepada 2. Kan? Sebut saja isim tunjuk, kita tahu isim tunjuk dia terbahagi kepada 2. Yang pertama tuan-tuan, ya, yang pertama kita ada isim tunjuk dekat, ya. Yang pertama kita ada isim tunjuk dekat. Tengok dulu, ya. Ni yang pertama. Yang kedua kita ada isim tunjuk jauh. Ya, ni bagi yang tak ingat, yang terlupa-terlupa boleh tengok, boleh fokus. Yang ingat pun kena fokus jugalah. Ya, isim tunjuk dekat dengan isim tunjuk jauh. Dan kita dah tahu, ya, kalau bahasa Melayu, benda yang dekat, benda yang kita nak tunjuk tu dekat, kita guna apa tuan? Kita akan guna ini, kan? Ini kereta, ini mata, ini telinga, ini hidung. Sebab apa ini? Sebab dekat. Boleh? Adapun kalau benda itu jauh tuan-tuan, bahasa Melayu kita akan guna apa? Kita akan guna itu. Ya? Itu. Boleh? Baik. Tengok lagi. Tengok lagi tuan. Fokus pada isim tunjuk dekat dahulu. Untuk isim tunjuk dekat, ya, untuk isim tunjuk dekat, dia ada 2. Iaitulah yang pertama kita ada hadza, dan yang kedua kita ada hadhihi. Ya, kita ada hadza, kita ada hadhihi. Hadza dengan hadhihi ini tuan-tuan, kedua-duanya, ya, maknanya adalah ini. Hadza pun ini, hazihi pun ini tuan-tuan. Habis tu ustaz, apa pula yang membezakan? Kan? Kenapa bahasa Arab 2? Haza, hazihi, tapi terjemahannya sama. Kita dah belajar sebelum ni tuan-tuan. Haza, haza kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan jantinanya adalah muzakkar ataupun lelaki.
Kalau benda yang kita nak tunjuk itu dekat dan jantinanya muzakkar ataupun lelaki, maka waktu tu kita guna hazah. Adapun hazihi tuan-tuan, hazihi kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan jantinanya adalah perempuan. Macam mana ustaz nak tahu kalimah tu jantinanya perempuan? Ada ta marbutah. Boleh? Ada ta marbutah. Tuan-tuan jumpa je kalimah ada ta marbutah di ujung, maka kalimah itu jantinanya muannas. Kalau dia dekat dan kita nak tunjuk, kita nak guna haza ke hazi, kita akan guna hazihi. Hazihi. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ya? Jelas ke tak jelas? Ya? Jelas ke tak jelas sampai setakat ni? Tulis dekat ruangan komen dulu. Ya, ni topik ulangan ni. Ya, dia bukan topik baru ni. Tulis dekat ruangan komen. Aywa. Terbaik. Ya. Terbaik. Terbaik. Semua kata jelas. Ini macam. Okey, baik. Disebabkan tuan-tuan kata jelas, kan? Saya bagikan satu soalan tu. Kan saya bagi satu soalan. Yang pertama. Ya. Munirun. Munir. Saya lah Munir kan? Munirun. Yang kedua. Aisyah. Ya, Aisyah. Boleh? Baik, tengok saya tuan. Munirun, kita nak guna haza ke hazihi? Aisyah, kita nak guna haza ke nak guna hazihi? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis jawapan dia tuan. Tulis jawapannya dekat ruangan komen. Ya. Tulis jawapannya dekat ruangan komen. Aywa. Mumtaz. Mumtaz. Terbaik. Ya. Baik tuan. Terbaik tuan. Maka apa jawapannya? Munir nak guna haza ke nak guna hazi? Kenal pasti dulu. Munir ni jantinanya apa? Jantinanya adalah muzakkar. Ya. Jadi kalau muzakkar nak guna haza ke hazi? Kalau muzakkar kita guna haza munir. Boleh? Yang kedua Aisyah, dia muzakkar ke muannas? Dia adalah muannas. Ya, muannas. Muannas. Maka kita nak guna haza ke hazi? Kita akan guna hazihi. Hazihi Aisyah. Tulis lagi dekat ruangan komen. Senang ke susah tuan? Ya, senang ke susah? Senang ke susah setakat ni tuan? Bukan belum belajar ni, dah belajar tuan. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Terbaik. Terbaik tuan. Selesai untuk isim tunjuk dekat. Kita pergi pula tuan-tuan pada isim tunjuk jauh. Ya, kita pergi pula pada isim tunjuk jauh. Untuk isim tunjuk jauh, kita dah belajar tuan-tuan. Cara nak menggunakan isim tunjuk jauh, kita kena tahu dulu dua perkara. Ya, kita kena tahu dulu dua perkara. Yang pertama, kita kena tahu jantina benda. Ya, benda yang kita nak tunjuk itu tuan-tuan, kita kena tahu jantinanya apa. Itu yang pertama dulu kan. Jantina benda.
Kemudian, yang kedua, lepas kita dah tahu jantina benda, yang kedua yang kita kena buat ialah kita kena tahu pula, ya, kepada siapa kita nak tunjuk benda tersebut. Jadi, untuk isim tunjuk jauh, dia special. Kan, dia kena tahu dua perkara dulu. Yang pertama, kena tahu dulu jantina benda yang kita nak tunjuk tu apa. Kemudian dah tahu jantina benda yang kita nak tunjuk, kita kena tahu pula kita nak tunjuk ni pada siapa. Kan bila nak tunjuk sesuatu mestilah ada orang kita tunjuk. Kan kalau tiba-tiba kita kata tu bulan. Tunjuk dekat siapa? Tak ada. Ni problem ni. Ini ada masalah tuan. Kena ambil rawatan cepat. Okey, baik. Sekarang tengok saya. Jadi tuan-tuan, apabila benda yang kita nak tunjuk ni fokus pada isim tunjuk jauh, ya. Kalaulah benda yang kita nak tunjuk ni tuan-tuan, ya, kalaulah benda yang kita nak tunjuk ini kalau jantinanya adalah muzakkar ataupun lelaki, ya. Kalaulah jantina benda yang kita nak tunjuk ini ya muzakkar ataupun lelaki, maka waktu itu kita akan guna zali, ya. Kita akan guna zali. Dah belajar belum ni? Dah. Ya. Dan kalaulah jantina benda yang kita nak tunjuk itu tuan-tuan, jantina benda yang kita nak tunjuk itu muannas ataupun perempuan, maka waktu itu kita akan guna apa? Kita akan guna til. Ni dia tuan. Ya. Ni untuk jantina benda. Jadi kena tahu, kalau benda tu jantinanya muzakkar, zali. Kalau benda tu jantinanya muannas, til. Selesai. Tuan-tuan dah tahu jantina benda, ingat ada yang kedua. Kita nak tahu pula nak tunjuk benda ni pada siapa. Tengok lagi. Kalaulah benda yang kita nak tunjuk itu, tuan-tuan. Kalaulah benda yang kita nak tunjuk itu, ya, kita nak tunjuk kepada lelaki, ya. Kalaulah kita nak tunjuk kepada lelaki, maka kalau lelaki tuan-tuan, kita akan guna apa? Kita akan guna ka. Kalaulah nak tunjuk benda itu kepada perempuan, ya, maka kita akan guna ki. Ya, tulis dekat ruangan komen. Ya. Masih nampak ke dah kabur? Ya. Itu dulu tuan, kan? Setakat ni masih nampak lagi ke dah kabur dah? Maka ini cara untuk kita menggunakan isim tunjuk jauh. Ya, kalau benda tu jantinanya muzakkar, ya, kita akan guna zali. Nak tunjuk pada siapa? Lelaki, maka guna ka. Akan jadi zalika. Kalau benda tu nak tunjuk pada perempuan, dia akan jadi zaliki. Kalau benda yang jantinanya muannas, nak tunjuk pada lelaki, dia akan jadi tilkah. Kalau nak tunjuk benda itu kepada perempuan, dia akan jadi tilkih. Terbaik. Mumtaz. Semua kata senang. Baik, saya bagikan contoh tuan. Ya? Contoh saya mudahkan. Ya? Katakanlah kita nak tunjuk. Ya? Katakanlah kita nak tunjuk masjid. Ini masjid tuan. Ya, ini masjid. Kita nak tunjuk masjid dan masjid ni kita tunjuk pada siapa? Masjid ini kita nak tunjuk kepada Ahmad. Ya. Masjid ini kita nak tunjuk kepada Ahmad. Maka pada waktu itu macam biasa tuan. Apa yang kita nak kena buat? Ya, kita kena tahu dulu jantina benda yang kita nak tunjuk. Masjid. Masjid jantinanya muzakkar ke muannas? Jantinanya adalah muzakkar sebab tak ada tam marbutah. Kalau muzakkar guna zali ke guna til? Jawapannya kita guna zali. Zali. Dan masjid ni tuan-tuan nak tunjuk pada siapa? Tunjuk pada Ahmad. Ahmad lelaki ke perempuan? Dah nama pun Ahmad tuan-tuan. Maka dia lelaki.
Kalau jantina orang yang kita nak tunjuk itu lelaki, maka nak guna ka ke nak guna ki? Kita akan guna ka. Maka jadilah zalika masjidun. Zalika masjid. Boleh? Zalika masjid. Boleh? Tetapi tuan-tuan. Kalaulah masjid ini kita nak tunjuk kepada Fatimah. Ya, kalaulah masjid ini kita nak tunjuk kepada Fatimah. Fatimah lelaki perempuan? Perempuan. Maka pada waktu itu kita akan gunakan ka ke gunakan ki? Kita akan guna ki. Jadilah zaliki masjid. Zaliki masjid. Ya, itu cara dia tuan untuk ya nak menggunakan isim tunjuk jauh. Saya tanya lagi tuan. Setakat ni senang ke susah? Senang ke susah tuan? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah tuan? Terbaik. Senang belaka hari ni. Tuan-tuan dah nak habis. Kami nak habis dah Ustaz. Kan? InsyaAllah. Biasa dah. Ya. Bila tuan-tuan dah terbiasa dengan bahasa Arab, maka sebenarnya barulah tuan-tuan tahu. Oh, senang je rupanya. Dulu mula-mula tak terbiasa dengan bahasa Arab. Tu yang sikit-sikit nampak susah. Sikit-sikit rasa macam pening. Kan? Tapi dah terbiasa. Belajarlah topik apa pun, tuan-tuan akan cepat dapat. Tuan-tuan akan cepat ingat. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi, ya, saya bagikan latihan tuan. Macam biasalah. Kan? Yang pertama. Ya. Kita nak tunjukkan rumah. Ini baitun. Rumah ini kita tunjuk pada siapa? Kita nak tunjuk pada Fatimah. Kan Fatimah punya oning tak dapat tegak tuan. Budak lagi kan. Yang kedua kita nak tunjukkan kereta. Sayyarah. Kan? Sayyarah. Kereta. Kereta nak tunjuk pada siapa? Kereta ni kita nak tunjuk kepada Ahmad. Ini Fatimah. Okey, baik tuan. Ya, gunakan kaedah yang macam saya sebut tadi ni. Tuliskan apakah jawapannya. Tulis jawapan sekaligus dekat ruangan komen tuan. Ya. Gunakan kaedah yang saya dah sebutkan tadi tuan. Tuliskan jawapannya dekat ruangan komen. Gila tuan. Gila tuan-tuan. Tuan Rashid Hamid. Nombor 2 tu macam mana boleh jadi zalika tu? Cuba semak balik. Tuan Rashid Hamid. Yang lain setakat ni betul. Terbaik. Ya. Yang lain setakat ni betul. Terbaik. Yang lain. Pastikan jawab tuan-tuan. Jawapan tuan-tuan penting untuk kita tahu. Diri kita betul-betul faham ke ataupun kurang. Kan? Puan Suryani 78. Ya, kenapa boleh jadi tilki? Cuba semak balik. Okey, ya, yang lain betul lah. Nama yang saya tak sebut tu betul. Yang saya sebut tu kira salah lah tu. Puan Noraini Bahari pun sama. Ya, macam mana nombor 2 boleh jadi tilki? Macam mana nombor 1 boleh jadi zalikah? Cuba semak balik. Baitun Fatimah. Ya.
Puan Noraini Bahari tadi. Kan. Okey, kita semak sama-sama tuan. Tengok. Maka yang pertama apa dia? Yang pertama kita nak tunjuk rumah. Benda yang kita nak tunjuk ni rumah. Baitun. Rumah jantinanya muzakkar ke muannas? Jantinanya muzakkar tuan-tuan. Jangan kata muannas sebab dia bukan ta marbutah. Ini adalah ta ta'nis ataupun ta kapal. Kan? Guru saya panggil ta kapal. Jadi walaupun bunyi dia macam ta marbutah tapi dia bukan ta marbutah. Bermakna jantinanya adalah muzakkar. Kalau jantina benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar, kita guna zali ke kita guna til? Kita akan guna zali. Ya, kita akan guna zali. Boleh? Seterusnya tuan-tuan. Ya, seterusnya. Kalaulah ya, dah tahu benda yang kita nak tunjuk tu jantinanya apa, kita tengok pula nak tunjuk rumah ni pada siapa? Nak tunjuk rumah ni pada Fatimah. Kalaulah Fatimah ini jantinanya perempuan, memang perempuan pun, maka kita nak guna ka ke nak guna ki? Perempuan kita akan guna ki. Maka jawapan yang akan kita dapat ialah zaliki baitun. Zaliki baitun. Sebab tu saya suruh semak yang kata zalika ni. Fatimah ni laki ke perempuan yang guna zalika ni? Ya, okey, tengok nombor 2. Nombor 2 tuan. Kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk kereta. Sayyarah. Kereta. Kereta ni jantina dia muzakkar ke muannas? Muannas sebab belakang hujungnya ada ta marbutah. Jadi kalau dah jantina benda itu muannas, kita guna zali ke kita guna til? Jawapannya kita guna til lah. Ya, jawapannya kita guna til. Sebab jantina benda itu adalah muannas. Dan kita nak tunjuk kereta ni pada siapa? Kita nak tunjuk kereta ni pada Ahmad. Ahmad laki ke perempuan tuan-tuan? Kan? Yang jawab tilki ni. Ahmad laki ke perempuan? Ahmad lelaki. Lelaki nak guna ka ke nak guna ki? Kalau lelaki kita guna ka. Maka akan dapatlah jawapannya. Tilka sayyarah. Tilka sayyarah. Boleh? Baik. Sekarang, ya. Secara kesimpulan awalnya, ya. Secara kesimpulan awalnya, kita tahu bahawa isim isyarah ini, tuan-tuan, ya. Secara kesimpulan awalnya kita tahu isim isyarah ini dia terbahagi kepada 2. Betul? Ya, dia terbahagi kepada 2. Iaitulah kita ada isim tunjuk dekat dan kita ada isim tunjuk jauh. Ini kesimpulan awal. Tengok dulu. Kalau isim tunjuk dekat kita ada haza dengan hazihi. Boleh? Kalau isim tunjuk jauh, kita ada zalika ataupun zaliki. Kita ada tilka ataupun tilki. Ini kesimpulan awal ya tuan. Okey, tengok saya. Ya. Inilah yang kita dah belajar pada sebelum ini. Dan inilah yang kita ulang pada hari ini tuan-tuan. Tulis dekat ruangan komen. Sampai setakat sini kesimpulan awal ni tuan-tuan. Ya, tuan-tuan okey ke tak okey? Tulis dekat ruangan komen. Ya, okey ke tak okey tuan? Ya. Maka yang kita belajar sebelum ni, yang kita ulang kaji hari ni, inilah dia. Isim isyarah ni dia ada 2. Dekat dengan jauh. Dekat dia ada haza, hazihi. Ya, kalau jauh dia ada zalika ataupun zaliki. Yang kedua dia ada tilka ataupun tilki. Okey? Terbaik. Terbaik. Semua kata okey. Terbaik tuan. Tengok lagi. Sebenarnya tuan-tuan,
yang kita kata haza, hazihi, zalika, 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 tilka, tilki, semua ni. Semua ini tuan-tuan adalah kita guna untuk menunjuk ya, sesuatu yang jumlahnya adalah satu. Ya. Haza, hazihi, zalika, zaliki, tilka, tilki. Ni yang kita belajar sebelum ni. Ini kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu ya, yang jumlahnya satu. Ataupun seorang. Ya, seorang tuan. Tak rasmi lah ejaan ni. Rupanya tuan-tuan. Yang kita belajar sebelum ni, haza, hazi, zalika, zalika, zaliki, tilka, tilki ni, kita gunakan waktu nak menunjuk sesuatu yang jumlahnya satu ataupun seorang. Boleh? Itu dia. Dan hari ni tuan-tuan, sebagai penambahan, ya, kita nak tahu pula macam mana nak tunjuk sesuatu yang dekat ke, yang jauh ke, tapi benda yang kita nak tunjuk itu tuan-tuan jumlahnya bukan satu. Tetapi jumlahnya adalah banyak. Jumlahnya adalah jamak. Tengok dulu tuan. Ya. Haza, hazihi, zalika, zaliki, tilka, tilki ni ketika benda tu, orang tu dia satu ataupun seorang. Sekarang kita nak belajar. Hari ini kita nak tambah tuan-tuan. Ya. Macam mana nak tunjuk sesuatu yang mana jumlah dia tu jamak. Boleh? Jumlah dia tu adalah jamak. Okey, tengok saya tuan. Ya. Tengok saya dulu tuan. Ya. Ni adalah apabila kita sebut jamak, ya tuan-tuan kena tahu kenapa ustaz bagi dua jamak ni. Tengok dulu. Kan? Tengok dulu tuan. Apabila kita sebut jamak, ya tuan-tuan kena tahu jamak-jamak ni ada dua kan. Yang pertama jamak ramai. Yang kedua jamak banyak. Samalah sini pun kan. Bila sebut jamak saja kita tahu jamak ni dia ada jamak yang ramai. Ada jamak yang banyak. Apa beza ustaz ramai dengan banyak? Tengok dulu. Tengok dulu tuan. Ya. Ramai ini kita guna untuk orang. Banyak kita guna untuk bukan orang. Boleh? Samalah sini. Ramai kita guna untuk orang. Banyak kita guna untuk bukan orang. Tengok dulu. Tengok dulu tuan. Kita nak bercerita tentang jamak dekat dulu tuan. Boleh? Ini adalah jamak dekat. Yang ini jamak jauh. Tengok dulu. Tengok dulu tuan. Fokus tuan. Sekarang, ya, sekarang tuan, kita fokus dulu nak fokus dulu pada jamak dekat. Tengok. Macam mana kita nak gunakan, apa yang kita nak guna apabila kita nak menunjuk sesuatu yang dekat, dia dekat tapi ramai. Contoh, katakanlah dekat sebelah saya, dekat saya ni. Contoh tuan, ada sekumpulan ustaz-ustaz. Kan? Ustaz-ustaz. Bermakna, ya, dekat saya ni ada ustaz-ustaz. Saya nak kata mereka ini ustaz-ustaz. Kan? Kalau saya kata ini ustaz, mana dia seorang? Sekarang ni, ustaz ni ramai. Jadi orang Arab, tengok saya tuan. Orang Arab, apabila mereka nak menunjukkan sesuatu yang dekat, ya, dan jumlahnya adalah jamak ramai. Tengok mulut saya tuan. Ya. Kita fokus dulu pada jamak ramai. Ya. Orang Arab apabila mereka nak menunjukkan sesuatu yang dekat,
dan jumlahnya adalah ramai. Ramai. Ramai untuk apa? Orang lah, orang. Maka pada waktu itu tuan-tuan, kalaulah benda yang nak tunjuk itu dekat dan jumlahnya ramai. Saya ulang banyak kali ni, ramai. Ya, bermakna waktu itu orang Arab mereka akan guna apa? Mereka akan guna haulai. Orang Arab apabila mereka nak menunjukkan sesuatu yang dekat dan jumlahnya ramai, maka mereka akan guna haulai. Boleh? Apa terjemahan haulai? Haulai terjemahannya ialah mereka ini. Haulai ustaz. Ustaz ni contoh bahasa Melayu tu. Boleh? Haulai cikgu-cikgu. Tu kalau macam tu makna yang ada dekat kita ni jumlahnya ramai. Tulis dekat ruangan komen. Ya? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham tuan? Tulis dekat ruangan komen. Jadi saya kena pergi perlahan sikit lah. Kena pergi satu-satu dulu supaya tuan-tuan tak pening. Ya, jadi kalaulah yang kita nak tunjuk itu dekat dan jumlahnya ramai, maka kita akan guna haulai. Haulai pemain bola sepak. Maksudnya apa? Mereka ini pemain bola sepak. Okey, terbaik. Kemudian kita pergi pula pada jamak jauh untuk ramai. Boleh? Yang ini ustaz sabar dulu. Ikut step saya tuan. Terusnya kita pergi pula untuk jamak jauh untuk ramai. Orang Arab apabila mereka nak tunjuk sesuatu yang jauh dan bilangannya ramai. Tengok lagi mulut saya tuan, ya. Apabila sesuatu itu jauh dan jumlahnya bilangannya ramai, mereka akan guna apa tuan? Kalaulah benda itu jauh dan jumlahnya ramai, waktu itu orang Arab mereka akan guna ulai. Ya? Ulai. Boleh? Ulai. Kan? Cuma kita dah tahu isim tunjuk jauh, dia kan ada yang kedua nak tunjuk pada siapa. Kalaulah kita nak tunjuk ya benda yang ramai, orang yang ramai itu kepada lelaki, maka dia akan jadi ulaika. Kalau nak tunjuk benda yang nak tunjuk orang yang ramai itu kepada perempuan, maka kita akan guna ulaiki. Boleh? Okey, baik. Ulai ni terjemahannya apa? Ulai terjemahannya ialah mereka. Mereka itu. Ulaika ustaz. Ulaiki cikgu. Itu nak menunjukkan sesuatu yang jauh tapi jumlahnya ramai. Tulis lagi dekat ruangan komen tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Saya terpaksa pergi satu ni supaya tuan-tuan tak ketinggalan. Supaya tuan-tuan tak pening. Aywa. Mumtaz. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan dah kata jelas, kita pergi pula. Kan? Kita pergi lagi tuan. Saya alihkan sekejap. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, tengok. Kita nak pergi pula ya pada jamak yang dekat, isim tunjuk dekat untuk banyak. Ya. Kita nak pergi pula pada isim tunjuk dekat banyak. Ramai dah habis ni. Banyak untuk bukan orang. Ya. Tengok saya tuan. Orang Arab
apabila mereka nak tunjukkan sesuatu yang banyak, nak tunjukkan sesuatu yang dekat tapi jumlahnya banyak, maka pada waktu itu tuan-tuan, orang Arab akan guna istilah yang mereka gunakan untuk menunjuk kepada satu perempuan. Orang Arab, kalau dia nak tunjuk sesuatu yang dekat, jumlahnya satu, dekat, dan jantinanya muannas, mereka guna haza ke guna hazihi, tuan-tuan? Jawapannya mereka akan guna hazihi, sebab benda itu dekat dan jumlahnya satu. Demikianlah untuk benda yang banyak tetapi dekat, banyak tetapi dekat. Waktu itu orang Arab akan gunakan istilah yang sama mereka guna untuk menunjuk kepada satu perempuan. Apa dia? Iaitulah hazihi. Contoh, dekat saya ni tuan, ada bola-bola. Bola-bola ni ramai ke banyak? Banyak lah kan. Dekat saya ni ada banyak bola tuan. Bola pingpong tu banyak kan, serenggang bola. Bola-bola. Orang Arab bila mereka nak kata ini bola-bola yang banyak, ya, mereka akan guna hazihi, bola-bola. Istilah yang sama mereka gunakan untuk menunjukkan kepada satu perempuan. Boleh? Kemudian, samalah untuk isim tunjuk jauh yang jumlahnya banyak. Orang Arab apabila sesuatu yang jauh jumlahnya banyak, bukan ramai, banyak. Contohnya rumah-rumah, banyak kan? Rumah-rumah. Waktu itu orang Arab akan gunakan apa tuan? Mereka akan gunakan istilah yang sama mereka guna untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, ya, yang mana jantinanya adalah muannas. Apa dia? Til. Boleh? Til. Bermakna tuan-tuan, til ini selain daripada kita guna untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan seorang, dia juga digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, jumlahnya adalah banyak. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ya? Clear ke tak clear? Clear ke tak clear tuan? Jadi mudah kata, untuk yang banyak, ingat je kaedah satu perempuan. Kan? Kalau satu perempuan untuk dekat, kita guna apa? Hazihi. Kalau satu perempuan untuk jauh, kita guna apa? Til. Samalah untuk banyak dekat dengan banyak jauh. Sama je tuan. Ya. Til ni lepas ada til. Nak tunjuk pada siapa? Kalau pada lelaki, tilka. Nak tunjuk pada perempuan, tilki. Sama je. Tulis dekat ruangan komen tuan. Clear ke tak clear? Ya. Clear ke tak clear? Ya. Tulis tuan. Ya. Terbaik. Ini memang kaedah dia tuan. Lepas ni saya jelaskan. Kenapa kita guna satu perempuan? Ya. Kenapa kita guna satu perempuan? Yang penting nak tanya dulu, clear ke tak clear tuan? Terbaik. Terbaik tuan. Ya, semua kata clear. Kang. Ustaz, kenapa jumlahnya banyak? Banyak tapi pergi guna satu perempuan. Yang dekat, yang ramai, okey je. Ada istilah yang lain. Kenapa yang banyak ni guna istilah yang sama kita guna untuk satu perempuan? Tengok saya tuan. Baik, saya bagikan contoh. Ya, contohnya apa? Al-buyut. Al-buyut. Ya, al-buyut ni tuan-tuan terjemahannya apa? Ya. Al-buyut ini terjemahannya ialah rumah. Rumah. Ya. Dia asal daripada perkataan, ya, dia asal daripada kalimah baitun. Baitun ni satu rumah. Al-buyut, rumah-rumah. Ya.
Jadi tuan, rumah-rumah ni dia ramai ke banyak? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Dia ramai ke banyak? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ramai ke banyak? Tulis dekat ruangan komen. Gila tuan-tuan. Aywa, mumtaz. Terbaik. Rumah-rumah dia adalah banyak sebab dia bukan orang. Betul? Bermakna tuan-tuan, kita dah belajar belum perbahasan jamak? Dah. Zaman Tok Kaduk dah belajar. Al-buyut ini tuan, bila kita cerita jamak, jamak ni dia ada dua. Jamak salim, jamak taksir. Jamak salim ada jamak salim ramai lelaki, jamak salim ramai perempuan. Ya. Ya, jamak salim ni jamak yang ada penambahan una, ina, atu, ati. Baik. Sekarang ni tengok al-buyut ada tak penambahan una, ina, atu, ati? Jawapannya tak ada. Bila tak ada penambahan una, ina, atu, ati, yang pertama kita confirm dah al-buyut ini dia adalah jamak taksir. Tetapi jamak taksir kita dah belajar, dia terbahagi pada dua. Jamak taksir orang dengan jamak taksir bukan orang. Tuan-tuan kata al-buyut ini, dia adalah banyak. Soalan saya, buyut, al-buyut, rumah-rumah, dia jamak taksir orang ke jamak taksir bukan orang? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Al-buyut ini dia jamak taksir orang ke jamak taksir bukan orang? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Kan? Kalau tak langsung kita ulang kaji juga tajuk jamak tuan. Ya? Aywah. Terbaik. Ya, terbaik. Jadi sekarang bermakna tuan-tuan tahu, ya, al-buyut ini dia adalah kalimah jamak taksir. Ya. Dia adalah kalimah jamak taksir bukan orang. Dan kalau tuan-tuan ingat ketika kita bercerita tentang jamak taksir bukan orang, dia special. Sebab apa? Apabila kalimah tersebut dia kalimah jamak taksir bukan orang, automatik, ya, automatik dalamnya akan ada ganti nama apa tuan-tuan? Ya, automatik dalamnya akan ada ganti nama iya. Ya, boleh dekat ruangan komen. Betul tak apa yang saya cakap? Ke tuan-tuan rasa salah lah Ustaz? Betul ke tak betul tuan-tuan? Apabila kalimah itu dia jamak taksir bukan orang, waktu itu tuan-tuan, saya dah kata kaedah ni jangan tanya kenapa. Memang kena ikut je. Apa saja kalimah jamak taksir bukan orang, automatik ganti nama yang tersembunyi di dalamnya adalah ia. Betul ke tak betul? Okey, tuan-tuan kata betul. Kalau tuan-tuan kata, bukanlah Ustaz, salah lah Ustaz. Tuan-tuan bukan belajar dengan Ustaz Munir ni. Ada Ustaz lain yang tuan-tuan belajar ni. Jadi, hiya ni tuan-tuan. Hiya ni dia he ke she. Hiya dia adalah she. Bahasa Inggerisnya she. She ni menunjukkan kepada satu perempuan ke ramai perempuan. Dia merujuk kepada satu perempuan. Boleh? Jadi kalau kita nak kata, ya, kalau kita nak tunjuk sesuatu yang dekat dan jumlahnya adalah banyak, maka kita akan guna hazihi. Kalau dia jauh, kita akan gunakan til. Ya, kita akan gunakan til. Boleh? Jadi terjawablah tuan-tuan. Kenapa macam tu?
Ya, kerana memang jamak taksir bukan orang, ganti nama yang tersembunyi adalah ya. Ya itu adalah she merujuk pada satu perempuan. Bermakna, kalaulah kita nak tunjuk, kalaulah ni al-buyut ini dekat, maka kita akan guna apa? Kita akan guna hazihi al-buyut. Ini rumah-rumah. Tetapi kalaulah rumah-rumah ini jauh, kita guna til. Kalau nak tunjuk pada lelaki, tilka al-buyut. Kalau nak tunjuk pada perempuan, tilki al-buyut. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tak apa, tukar-tukar. Siapa yang jelas, faham setakat sampai sini, tulis dekat ruangan komen. Subhanallah. Tukar-tukar tuan. Tukar tuan. Ya, subhanallah, dan kita rehat 5 minit. Baru boleh rehat tuan-tuan. Ya, jam saya 10.50. 10.55 kita sambung kelas kita sesi yang kedua. Ya. Ada soalan boleh tanya. Ya, macam biasa saya akan bukakan lagu doa duha tuan-tuan. Ya, tak faham, tak jelas, boleh tanya insya-Allah. Ya, seminit sebelum kelas kita akan jawab soalan tu. Ya, kalau boleh jawablah. Dan kemudian kita sambung kelas kita sesi yang kedua. Allahumma inna ad-duha duha'uka